Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Medium D, iaitu selaku pensyarah untuk subjek politik antarabangsa Amerika Syarikat dan juga rakan-rakan. Okey, nama saya Muhammad Alif Imam Zaini dan memetrik DA 171110489. Okey, hari ini saya akan melaksanakan tugas assignment individu saya untuk video presentation untuk subjek politik antarabangsa Amerika Syarikat. Okay, tajuk yang saya pilih adalah adakah buku kertas lebih baik daripada e-book. Pada pendapat saya, keduanya mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nanti kita akan tengok apakah kelebihan dan kekurangan yang ada pada e-book dan juga buku kertas. Okey, sedikit pengenalan. Kegagahan dalam mengejar atau merealisasikan kehendak dalam dunia digital pada masa ini telah sedikit sebanyak memberi kesan kepada kaedah mendapatkan maklumat. Pengguna, terutamanya pelajar, akan lebih cenderung untuk mendapatkan dengan menggunakan teknologi yang tersedia melalui internet berbanding dengan kaedah mendapatkan maklumat secara tradisional yang memakan masa ataupun yang memerlukan masa yang panjang. Walau bagaimanapun, penggunaan e-buku ataupun e-book tidak semudah penggunaan buku bercetak. E-book mengenai atur cara, format dan kaedah tertentu yang harus diketahui sebelum pengguna boleh menggunakan pembacaan. Secara umumnya, pengguna perlu mempunyai pengetahuan yang asas tentang kaedah membaca e-book tersebut. Justru sejauh manakah pengguna e-book terpengaruh ataupun mempengaruhi kaedah mendapatkan maklumat boleh dikenal pasti dengan mengenali trend pengguna ataupun pelajar sekarang. Selain itu, pembandingan ataupun ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan buku dan e-book perlu juga dilihat sebagai faktor yang menyumbang ke arah perubahan kaedah mendapatkan maklumat. Perbincangan awal mengenai e-book sebagai alternatif kepada buku bercetak bermula sejak tahun 1990-an lagi dengan terhasilnya peranti e-book yang pertama. Walaupun harga peranti e-book pada awalnya agak mahal, iaitu lebih kurang $500, tapi ia masih dianggap murah berbanding dengan harga komputer riba yang agak berat dan tidak semudah peranti e-buku untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Dengan saiz yang kecil, peranti tersebut boleh menyimpan banyak buku-buku yang bercetak ataupun menyimpan banyak e-book berbanding dengan sejumlah buku yang bercetak yang agak berat. Sebaliknya, idea mencipta peranti e-book adalah untuk menghasilkan versi komputer riba yang lebih mesra, yang lebih mesra pelajar ataupun lebih mesra pengguna. Sasaran awal e-book adalah bagi golongan profesional kerana mereka merupakan kumpulan yang paling banyak membaca dan juga memerlukan capaian maklumat di hujung jari. Oleh itu, seiring dengan perkembangan e-book, kita perlu mengetahui bagaimana pengguna menggunakan teknologi e-book ini. Adakah mereka selesa dengan menggunakan ataupun sebaliknya, adakah ia masih diperkori oleh golongan profesional sahaja atau trend sudah berubah menjadikan penggunanya sudah juga tersebar dan popular ke segenap lapisan masyarakat. Menurut Steele, penggunaan e-book harus dilihat dari dua aspek, iaitu sama ada pembaca pasif itu atau aktif. Pembaca pasif melibatkan pembacaan yang lebih cenderung kepada pembacaan santai seperti buku, fiksyen, novel, komik, majalah, email dan kumpulan berita. Manakala pembacaan aktif melibatkan pemikiran kritikal seperti pembelajaran dan membuat keputusan. Ia juga termasuk pelibatan pembaca semasa menanda highlight ataupun menanda highlight fakta dan juga isi-isi penting. Biasanya ia melibatkan pembacaan yang melebihi 2 muka surat dan pembaca perlu menyelak banyak halaman untuk mendapatkan buku. Ada fakta yang menyatakan bahawa pengguna membaca untuk tujuan yang berbeza, iaitu untuk pengajian akademik, mengisi masa lapang, hiburan atau bersantai, mencari maklumat atau menambah ilmu.
Pembaca menggunakan kaedah yang berbeza untuk baca jenis teks yang contohnya seperti setengah orang lebih gemar menggunakan skrin komputer untuk mendapatkan maklumat, manakala ada yang bercetak untuk tujuan bersantai seperti membaca novel. Namun ada pendapat pula yang menyatakan bahawa yang faktor yang paling popular yang menyebabkan pengguna menggunakan e-book adalah untuk mencari bahan yang relevan. Ia bermakna e-book tidak dibaca secara keseluruhan, tapi pengguna lebih cenderung, terutamanya pelajar, ini menggunakannya untuk tujuan rujukan dan secara terpilih. Ini bermakna sekiranya dilihat hasil daripada kajian yang dilakukan oleh pendidik tersebut, dapat dikenal pasti bahawa penggunaan e-book lebih popular di kalangan pembaca aktif, iaitu untuk mencari bahan yang relevan, buku yang digunakan untuk tujuan bersantai. Okey, sekarang kita akan lihat perbandingan secara ringkas untuk e-book dan juga buku bercetak. Okey, perbandingan yang pertama, untuk buku bercetak dia mudah didapati, dan untuk buku e-book dia mudah didapati di internet dan juga di kios-kios. Untuk perbandingan yang kedua adalah untuk buku bercetak yang mudah dibawa, dan untuk e-book yang mudah dibawa tetapi menggunakan kos lain untuk membeli peranti e-book. Pengguna boleh membawa lebih daripada satu peranti dalam satu masa. Contohnya 3 buku tu boleh dalam satu peranti tersebut. Dan perbandingan yang ketiga adalah statik, iaitu ini untuk untuk buku bercetak, iaitu statik, iaitu apa yang dicetak pada buku tersebut itulah yang akan dilihat ataupun dibaca oleh pembaca. Dan untuk e-book adalah interaktif serta mudah dibaca kerana pengguna boleh mengubah saiz tulisan ataupun gambar mengikut kesesuaian yang mereka suka. Perbandingan yang keempat adalah untuk buku bertulis adalah kurang kesan yang boleh menyebabkan kelesuan mata. Tetapi untuk e-book, mata cepat lesu disebabkan pancaran skrin peranti e-book tersebut. Dan perbandingan yang kelima, untuk buku bertulis adalah pengguna perlu menanda atau menulis pada buku sekiranya ingin mencatat nota atau catatan. Dan untuk e-book adalah pengguna boleh memasukkan nota sekiranya perlu atau menulis dekat nota tersebut. Dan perbandingan yang keenam adalah untuk buku bertulis memerlukan pencahayaan yang baik dan tidak boleh dibaca dalam keadaan gelap. Dan untuk e-book dia boleh memerlukan pencahayaan yang minima kerana peranti e-book boleh membolehkan pengguna membaca dalam keadaan gelap. Dan perbandingan yang ketujuh adalah untuk buku bertulis tidak menggunakan kuasa bateri ataupun elektrik. Oleh itu boleh dibawa dan sedia untuk digunakan pada bidang-bidang masa. Dan untuk e-book berbeza dengan e-book, dia memerlukan kuasa bateri ataupun elektrik. Penggunaannya agak terbatas dan sekiranya tiada sumber tenaga tersebut. Dan perbandingan yang ke-8, iaitu yang terakhir yang saya perolehi adalah untuk buku bercetak yang menggunakan kandungan dan indeks yang terdapat pada buku untuk mencari perkataan yang berkaitan, dan ini memakan masa. Lepas tu untuk e-book, dia hanya perlu menit kata kunci yang hendak dicari atau memerlukan dengan pantas menggunakan sebagai contoh hyperlink. Okey, walau bagaimanapun buku bercetak boleh musnah sekiranya berlaku bencana kepada perpustakaan seperti kebakaran, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Dan ini akan mengurangkan bilangan buku di perpustakaan. Namun begitu, kalau e-book pula masih terselamat sekiranya terjadinya bencana kerana ia disimpan dalam talian. Koleksi buku bercetak boleh menyebabkan kerja untuk mencari dan mengesan buku ataupun bahan yang tiada dalam simpanan memakan masa. Manakala mencari maklumat bagi e-book menyematkan masa dengan adanya
sebagai contoh e-book shelf yang mempunyai navigasi dan syarat membolehkan cairan bahan dibuat dengan lebih pantas dan tepat. Okay, now I will continue these presentations in English language. Okay, next is benefits and challenges to the library. Printed book can be used as an outdated collection of text. While this does require a lot of storage space, it is much easier to create a library. Books collection can always be used and not dependent on technological change. For example, Windows operating on a computer should always enhance as a technology advance. With the version latest, Windows 7, Windows 97 is considered outdated. Same goes for with e-books that will change as technology advance. Change also benefit from technology. This book hold e-books will always be available online. For example, the book is titled Microeconomics by Robert J. Barrow. Quite net library was achieved 310 times between 1 January 2001 and 31st May 2001. Use of title is often impossible if the book is in print. However, statistics available from the Institute of Science Library. There's a record above 1 million temporary customer service visits. The circulation involved the loan of 366,000 books in 2009, and it show one high number and user and still interest in coming to the library despite the collection in the form e-books available. It is important for us to know what level of e-book users is subscribed by the library. This is not useful in the case of the libraries only supply the needs, but the level of consumption is very low because users are not used to it. According to Zawiyah Baba, it is a challenge to libraries to make e-book and e-book readers easy to find and available for use with encouragement and demonstration. This user how to use it. Users will find with its use and thus make full use of their facilities available as well, and as identify more effective way to read. Libraries should to choose not only the best e-book, especially the book that is not in its library collection, but need to choose reading software, device or equipment, which allows user to take full advantage of the technology as well improve the reader experience. Now I want to relate this topic with our subject, which is US international politics. I choose the topics that can be related. For example, 92% of college students prefer print books to e-books. If you imagine millennials are just young people extreme by the cell phones, tablet or computers, you might want to think again. According to a new study, 92% of college students will later to their reading the old-fashioned ways, with page and not pixel. The finding come from American University linguistic Professor Naomi S. Barron, author of the book Books on Screens. The facts of reading in a digital books. Barron leads a team that asked 300 college students in the United States, Slovakia, Japan, and Germany how they prefer to read. Physical book
Physical book, where the choice of 92% of the respondent who selected paper over an array of electronic device. Steven Hernandez, a student at Arizona State University, is among those who prefer reading tutorial McCoy over files on a gadget. I believe that the possibility and likelihood of distraction is too high when it's come to online learning to like textbook. He worked in op-ed for his student newspaper. The upside to e-book is the low price and the user interaction that is enabled by European integration. And education of technology be used integration that students like myself are not accustomed to. The main reason students prefer paper book belong to the New Republic, where the length of detection that are available on computers, as well as the headache and eye strain that can result from staring at the screen. Besides that, they say when I ask what they don't like about reading on a screen, they like to know how far they have gone in the book. You can read at the bottom of the screen or what percent you have finished. But it's a totally different field. It is a totally different field to now you have read an inch worth and you have another inch and a half to go, and then there are the expected of the reading experience that computer just cannot replicate yet. So because students in particular notes that they like the smell of books. Okay, now is conclusions. The development of e-books in rapid technological development is still a given space for printed books to stand on the market. But what is perhaps changing is the trend of the print book market stand out of use e-book. What can be determined is the use of printed books and e-books complement each others as they each have advantage and disadvantage. Both are relevant depending to the needs and taste of consumers. Printed book will continue to be something that can be developed as one collection. For example, profitable books cannot be replaced with e-books because the features of the book make it unique. Through digital information can reduce printing and paper costs for some organizations. The use of printed material can be very costly, depends on technology. However, the advantage of using material digital is more important in terms of updating information. For example, updating technical document is easier when the document is in digital form. It does not need to be replaced, but it can save you your money cost. The same is true of the student textbook. Students do not need to buy the book. New text each time the book is updated. What needs to be done just is online by uploading the latest version. In short, either a book or an e-book would give practice and different reading favors. And thank you for watching. Thank you, Madam. Assalamualaikum and salam sejahtera.